Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Hari ini aku nak sambung sikit tentang perbezaan MotoGP dengan WSBK. Tapi ini bukan part 2 lah. Ini lebih kurang macam a small extract lah daripada perbezaan antara dua kejohanan ni. Hari ni aku nak cuba untuk jawab persoalan apa akan jadi kalau jentera WSBK dan jentera MotoGP berlumba pada masa yang sama. Video ni sebenarnya berkaitan dengan dua video yang aku pernah buat sebelum ni. So kalau korang belum tengok, sila tengok sekarang. Okay, kalau korang dah tengok video-video tu, pertama sekali aku nak share on board kedua-dua jentera ni dekat track yang sama, iaitu track Jerez. Dan dalam masa yang sama aku akan buat sedikit reaction kepada onboard tu. Untuk MotoGP, joki dia adalah Valentino Rossi, the legend, kuda tua tapi masih berbisa atas Yamaha YZR M1 Factory. Ini adalah onboard bagi free practice 1 semalam. Dan mewakili WSBK pula, kita ada WSBK champion iaitu Jonathan Rea atas jentera Kawasaki ZX-10RR untuk winter testing yang kedua-duanya berlaku pada tahun ni. Okey, tak payah buang masa, jom. Okey, sebelum tu aku nak terangkan sikit lah. Kalau tengok dekat footage on board sekarang ni, clearly Jonathan Rea depan lagi daripada Rossi. Sebab aku sync video ni dekat starting line tau. Sekejap lagi dekat starting grid, diorang akan sama-sama lepas starting line. Maksudnya apa? Maksudnya acceleration MotoGP ni jauh lebih kuat lah daripada WSBK. Korang akan dengar bunyi jentera MotoGP Yamaha YZR M1 ni dekat belah kiri telinga korang. Dan korang akan dengar bunyi Kawasaki ZX-10RR ni dekat telinga belah kanan korang. Itu pun kalau korang guna headphone lah. Kedua-dua jentera ni adalah inline 4, tapi bunyi inline 4 tradisional macam dekat ZX-10RR, dan bunyi inline 4 yang agak macam V4 sikit, itu adalah bunyi Yamaha Crossplane engine dekat MotoGP dan juga dekat motor jalan diorang sekarang lah. Okey, dah. Jom start. Okey, bismillah. Dekat turn 1 saja pun Rossi dah kat depan. Riding style kedua-dua rider ni, Rossi macam lebih agresif sikit walaupun dia bukanlah the most aggressive rider dekat MotoGP, tapi Jonathan Rea ni memang nampak lebih relax lah. Bila diorang tukar gear kan, gearbox diorang ni memang power gila lah. Especially on MotoGP lah, sebab MotoGP pakai seamless gearbox kan. Bila diorang tukar gear, korang tengok dia tak ada jerking tau. Korang tengok kalau Rea dia tukar gear, memang ada macam ada terluncet-luncet sikit. Ini dah lebih separuh lap, korang nampak lah. Clearly memang Rossi jauh kat depan ni. Bayangkan lah kalau race sekali kan, jauh ni kan. Okey, itulah dia onboard kedua-dua. Ini version 2020 tau. Time yang Rossi buat untuk free practice 1 tu adalah 1 minit 37 saat .107. Ini free practice 1 tau. Biasanya FP2, FP3 qualifying lagi laju lah kan. Dan guess what? Time yang Jonathan Rea catatkan adalah 1 minit 40 saat .983. Dekat 4 saat weh beza dia. Dan kalau korang compare dengan qualifying lap yang dicatatkan oleh Quartararo, lagi laju, iaitu 1 minit 36 saat. Memang dah lebih 4 saat lah beza dia. Tapi tak fair lah untuk compare dengan qualifying lap, sebab qualifying lap ni memang diorang push gila-gila punya. Lebih daripada 100%. Kena compare dengan qualifying lap untuk WSBK jugalah. Okey, untuk qualifying lap WSBK tahun lepas dekat Jerez, Jonathan Rea mencatatkan 1 minit 38 saat .247 untuk meraih tempat pertama lah, pole position. So now baru kita nampak beza sebenar dia lah, iaitu sebenarnya bawah 2 second.
untuk track Jerez. Memang tak banyak beza lah kan. Sebab dia sebenarnya simple. Jerez ni bukanlah satu track yang macam ada straight yang sangat panjang tau. Kalau nak compare contohnya track dekat Qatar ataupun Losail Circuit tu, masa qualifying lap tahun lepas punya MotoGP dan WSBK, Vinales Yamaha M1 mencatatkan 1 minit 53 saat perpuluhan 546, dan Jonathan Rea Kawasaki ZX-10 RR mencatatkan 1 minit 56 saat perpuluhan 246. So itu dah nak dekat 3 second pula beza kan. Sebab apa? Sebab Losail Circuit ni ada straight yang sangat panjang. So dekat straight saja MotoGP dah gain banyak advantage. Sama case dengan Buriram juga. Gap dia lebih daripada 2 second. Okey, perbezaan 2 saat ni kalau korang kira dalam 25 lap, maksudnya kali dengan 25, dah jadi berapa kan? Dah jadi 50 saat. Dah nak dekat seminit tau. Bayangkan bila korang race, lepas tu korang kena tinggal 50 saat. Separuh daripada track. Weh, jauh tu. Segan tu baik. Aku rasa sebab tu lah Jonathan Rea sendiri tak berminat dengan idea untuk race jentera WSBK dengan jentera MotoGP. Nak duduk belakang-belakang buat apa kan. Tapi sebenarnya aku faham je kenapa Kawasaki dia cuba-cuba nak cucuk-cucuk drona macam tu. Nak cuba untuk racekan ZX-10 RR dia dengan MotoGP kan. Yelah, sebab Kawasaki boleh dapat banyak coverage daripada MotoGP. Confirm kamera akan tunjuk dekat Jonathan Rea banyak kan, walaupun dia dekat belakang. Sebab benda ni macam unusual kan. So mungkin dia tak menang race, tapi dia menang perhatian orang ramai lah. Oh jap, nanti mesti ada orang komen, ZX-10 RR memang lah boleh tapau bro. Cuba kalau MotoGP lawan dengan H2R 400 km sejam. Mesti tapau MotoGP je. No Macam ni lah. Dekat track, ZX-10 RR WSBK ni lebih laju daripada H2R. Simple. Tu je, aku malas dah nak explain. Okay, untuk soalan cepu mas, boleh ke tak sebenarnya jentera WSBK tapau jentera MotoGP? Jawapan dia boleh dan tak boleh. Okey, macam mana tak boleh? Tak boleh sebab tengoklah lap time tadi kan. Memang ada beza lah MotoGP dengan WSBK. Beza antara diorang lebih kurang 2 saat. So macam mana nak tapau kalau dah kena tinggal 2 saat? Dan macam mana pula boleh untuk WSBK tapau MotoGP? Boleh sebenarnya kalau restriction kepada WSBK yang dikenakan ke atas jentera-jentera WSBK lah dikurangkan. Dikurangkan oleh Dorna. Mungkin korang tertanya kan, jap, kalau kurangkan restriction pun takkanlah boleh tapau MotoGP. Okey, fun fact, pada tahun 2017, WSBK pernah berkongsi litar dekat Jerez ni lah untuk winter testing. Basically, diorang winter testing bersama-sama dengan jentera MotoGP. Dan resultnya, Jonathan Rea dapat nombor 4. Dan lebih menarik, catatan dia masa tu adalah seminit 37 saat. Nampak? Lagi laju daripada tahun 2020. So macam mana yang lama tu laju, and then makin baru makin slow? Sebenarnya Dorna dah tukar rules, kemudian dia letak banyak restriction. Contohnya macam rev limiter. Ini berlainan tau ikut brand. Dan penggunaan enjin yang makin lama makin hampir dengan motor stock. Motor-motor yang korang boleh beli dekat showroom tu lah. WSBK ni even dah tak ada kelas super stock pun. Kalau korang tak tahu, super stock ni dulu kira macam perlumbaan motor-motor stock lah. Kira sangat sikit lah dia punya modification. Betul-betul macam motor yang korang beli daripada showroom. Dan kelas tu dah tak ada pun. Sebab apa? Sebab jentera WSBK sendiri pun dah semakin hampir dengan jentera super stock tu. Okay, defense of MotoGP punya side pula, kata teknologi hebat bagai kan. Tapi bila kongsi track, lebih kurang je kan. Sebenarnya, memang kongsi track yang sama, tapi tayar tak sama. Kepada sesiapa pengikut tegar MotoGP, korang mesti tahu yang Bridgestone, tayar yang digunakan sebelum Michelin dalam kejohanan MotoGP ni, dia perform better than Michelin yang ada sekarang. MotoGP ni dia start pakai Michelin pada 2016. So setahun sebelum kejadian tu lah. Bila tukar je tayar Michelin, rider-rider banyak komplain. Obviously, tayar Bridgestone better than Michelin dekat MotoGP. So, the point is, boleh jadi tayar Pirelli tu lagi better daripada Michelin. Dan mungkin juga Pirelli tu even better than Bridgestone. Itu kita pun tak tahu. Yang mungkin menyebabkan WSBK dapat advantage dari segi lap time. Dan korang juga kena faham, WSBK ni dianggap seperti second division tau dalam perlumbaan motosikal ni. So, bila berkongsi track, boleh jadi rider-rider WSBK ni macam nak prove something lah. Diorang nak tunjuk diorang pun hebat kan. Setakat rider-rider MotoGP ni aku boleh tapau kan. Boleh makan ni. Sedangkan rider-rider MotoGP tu dia tengah testing, tengah buat R&D, tengah test macam-macam benda lah. Dan diorang tak nak buktikan apa-apa pun sebab diorang dah ada dekat first division. Kalau korang tengok lap time masa tu pun, Ducati dengan Suzuki kat atas. Tak ke pelik kan? Sebab track Jerez ni kalau dalam MotoGP sebenarnya adalah track Yamaha dengan Honda. Kira diorang punya jajahan lah tu. So mungkin inferiority complex kot. Panjang gila bahas ni. Aku dah pening dah. So, diharapkan dengan adanya video ni, next time kalau korang TTS dengan kawan-kawan korang, lepas tu ada seorang mamat tanya kan, bro, WSBK ke MotoGP lagi laju?
MotoGP lebih banyak horsepower. Memanglah aku tahu horsepower dia lagi tinggi, tapi lagi laju ke tak? Panjang cerita dia. Macam ni lah. Apa kata kau ambil kau punya R1, pergi race dengan Waisuku dekat dalam go-kartnya track. Mungkin kau kalah. Elah, malas lah aku lepak dengan kau. Lebih kurang macam tu lah. Okey lah, itu saja untuk kali ni. Alhamdulillah, laju betul naik subscriber aku ni. Dah nak dekat 20k dah. Terima kasih banyak. Gila lah. Okey lah, macam biasa. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.